Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan kongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk makluman semua pelajar, bab 8 mengandungi 5 subtajuk, bermula dengan latar belakang masyarakat Arab, kemunculan dan perkembangan tamadun Islam, ketiga, ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin, keempat, sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Hari ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Perkongsian ini, cikgu mengharapkan pelajar dapat menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Objektif pengajaran cikgu ialah pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik. Kedua, pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang ekonomi. Ketiga, pelajar dapat menerangkan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial. Untuk makluman semua pelajar, sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik terbahagi kepada 4. Pertama, kehidupan bernegara. Kedua, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Ketiga, konsep ummah. Dan yang keempat, sistem syura. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik. Kita lihat yang pertama, kehidupan bernegara. Nabi Muhammad SAW telah dilantik sebagai ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Jawatan khalifah digunakan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW yang berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir hukum syariah. Seterusnya, kerjasama antarabangsa dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Penerokaan wilayah baru telah menaikkan lagi imej Islam. Manakala dalam pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk, meskipun berbeza agama dan keturunan. Yang kedua, keadilan dan toleransi antara kaum membawa kedamaian kepada negara. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik berdasarkan konsep ummah. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai konsep ummah. Melalui konsep ini, masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama bagi memajukan negara. Manakala yang terakhir ialah sistem syura. Sistem syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Seterusnya, diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Ianya telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam selepasnya. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tamadun Islam telah memperkenalkan
peranan Baitul Mal, menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluaskan pembinaan empangan dan kemudahan asas yang lain. Kita lihat yang pertama, amalan ekonomi Islam. Ekonomi Islam melatih kita menjadi manusia yang berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Antara yang diamalkan dalam ekonomi Islam ialah yang pertama, mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf. Kedua, mengadakan sistem mata wang dirham dan perak untuk aktiviti ekonomi. Ketiga, mengadakan kutipan sistem cukai untuk membiayai keperluan negara. Antara sistem cukai yang diperkenalkan ialah cukai tanah, cukai perlindungan, cukai diri dan cukai perdagangan. Islam juga melarang amalan riba kerana ia boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Seterusnya, Islam menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga seperti mengurangkan timbangan, boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah. Islam menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi, contohnya dalam bidang pertanian. Islam tidak menyekat umatnya menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syarak seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Islam juga menyeru kita menghulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Seterusnya, peranan institusi Baitul Mal ataupun institusi keuangan. Baitul Mal ialah perbendaharaan negara yang menguruskan keuangan untuk pembangunan negara. Sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga kini. Terdapat beberapa sumber dalam Baitul Mal. Pertama, zakat yang terdiri daripada zakat fitrah, harta ternakan pertanian sehinggalah wang simpanan. Kedua, hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya. Contohnya sedekah, wakaf dan wasiat. Yang ketiga, pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Keempat, harta negara yang terdiri daripada cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta dan harta tanpa waris. Seterusnya, yang keempat. Yang kelima, harta daripada peperangan terdiri daripada jizyah, ganimah dan kharaj. Yang terakhir yang keenam ialah harta warisan. Harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau yang tidak berwaris. Ekonomi Islam juga memesatkan gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Seterusnya, menyediakan kemudahan asas seperti memperluaskan binaan sistem saliran, contohnya sistem pengairan Naurah di Syria. Dan yang terakhir, menyediakan kemudahan jabatan dan jalan raya yang lebih baik
seperti di Spanyol. Sumbangan yang terakhir ialah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Wanita mendapat peluang pendidikan dan boleh menghadiri majlis ilmu. Contohnya, Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, kaum wanita juga berperanan memberi minuman dan merawat tentera yang cedera dalam perang Uhud. Contohnya, Syafiah binti Abdul Muttalib. Dalam bidang sosial juga, Islam menyarankan kita melakukan teknik penyelidikan saintifik. Perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu perkembangan industri pengeluaran barangan seperti industri kertas telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan Eropah. Teknik membuat kertas menggunakan campuran kain, linen, pisang tali dan kapas. Seterusnya, kaedah penyelidikan pertanian juga dilakukan seperti sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu. Teknik cantuman untuk menghasilkan pelbagai bunga dan buah juga turut dilaksanakan. Seterusnya, teknik penyelidikan dan saintifik juga dilakukan dalam bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang sosial melihat kewujudan pusat pendidikan. Tamadun Islam telah mengembangkan kegiatan keilmuan, contohnya semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah. Banyak masjid dijadikan institusi pendidikan seperti di Damsyik, Kufah dan Basrah. Istana Khalifah dijadikan pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan perpustakaan. Seterusnya, tamadun Islam juga menjadikan pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Para pengkaji atau pelajar daripada pelosok Eropah telah datang belajar di Universiti Islam di sini dalam bidang sains dan falsafah. Kegiatan penterjemahan telah meningkatkan pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani. Hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan budaya ilmu yang memberangsangkan. Muncul golongan musta'rab atau muzarab, iaitu orang Kristian di Sepanyol yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Arab seperti berpakaian, makanan dan hubungan sosial. Sumbangan tamadun Islam yang terakhir dalam bidang kemunculan ilmuwan Islam. Terdapat beberapa tokoh yang telah menyumbangkan ilmu Islam. Antaranya ialah Jabir bin Hayyan. Beliau telah menghasilkan 80 buah karya berkaitan dengan perubatan dan kimia. Karyanya telah diterjemah ke dalam bahasa Latin. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Ibnu Sina. Merupakan tokoh perubatan dan ahli falsafah.
Bukunya yang terkenal ialah Al-Qanun fi Al-Tib. Dan ahli falsafah barat, Albert the Great, telah dipengaruhi oleh karya Ibn Sina. Tokoh yang ketiga ialah Al-Kindi, berjaya menghasilkan 270 buah karya dalam bidang logik, muzik dan perubatan. Tokoh yang keempat ialah Al-Battani. Beliau memperkenalkan asas ilmu trigonometri, menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Tokoh yang kelima ialah Al-Biruni. Beliau menjalankan kajian dalam bidang kartografi iaitu peta dan geografi. Orang Eropah yang berlayar banyak menggunakan peta yang dicipta oleh Al-Biruni. Beliau juga mencipta rajah tentang gerhana bulan. Seterusnya, tokoh yang keenam ialah Al-Khawarizmi. Merupakan pengasas ilmu algebra, mengasaskan kitab Hisab Al-Jab wal Al-Muqabbalah yang diterjemah ke dalam pelbagai bahasa. Terjemahan dalam bahasa Latin dilakukan oleh Gerard of Cremona dan dijadikan buku teks asas universiti-universiti di barat. Tokoh yang terakhir ialah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pernah berlayar sampai ke India dan alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain selepas itu. Itulah antara 7 tokoh ilmuwan Islam. Secara rumusannya, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar dalam peradaban dunia. Tamadun Islam telah membuka minda masyarakat untuk mengkaji corak hidup yang sejahtera di samping memajukan pelbagai bidang sama ada politik, ekonomi dan sosial. Masyarakat kini perlu menghargai sumbangan yang bermanfaat dalam pelbagai bidang, khususnya keilmuan, kerana ilmu tersebut berterusan dikaji hingga kini. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu untuk tajuk 8.4. Sebelum berundur, cikgu mengharapkan pelajar menjawab soalan latihan esei yang telah cikgu sediakan. Cikgu sudahi perkongsian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Ida. Terima kasih.